Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berasaskan kepada sistem yang kita gunakan, kalau kita melihat dalam bilik 1, 2, 3, 4, 5, 15 orang, tidak semestinya mereka yang mengikuti perbincangan ini 15 orang. Mungkin ada 1,000, mungkin ada 2,000 dan kadang-kala mungkin ada 20,000 pun sebab kita menggunakan banyak media. Oleh kerana itu ada 15 orang dalam bilik persidangan ini sudah merupakan satu kemeriahan dan sambutan yang baik, dan saya harap sama ada panel ataupun bukan panel dan mereka yang mendengar melalui media yang lain boleh menghantar, kalau pandailah, boleh menghantar dia punya komen, pertanyaan dan sebagainya. Cuma jangan tanya benda-benda lain lah. Macam Ustaz Luqman, kita orang cakap benda lain, dia tanya benda lain. Susah nak jawab lah. Jadi yang jadi kita harap macam tu lah. Ya, jadi cita-cita saya ini adalah permulaan yang bukan merupakan penyudah. Pertama, sebelum ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada panel, khususnya kepada Puan Siti yang begitu bersemangat menguruskan persidangan kita ini, sama ada semasa duduk di Singapura ke, masa duduk di Malaysia ke, masa duduk di Brunei ke, beliau yang menguruskan. Begitu juga Ustaz Ba'i yang merupakan seorang editor bersama terhadap majalah itu, dan begitu juga Ustaz Arifin yang telah mencuri masuk perbincangan saya dengan UiTM Pahang tentang buku Nilampuri ini, yang pada peringkat awalnya mereka nak bincangkan buku saya. Saya kata saya seorang peribadi sahaja, tapi lebih baik kita bincang tentang Nilampuri sebab Nilampuri itu satu legasi. Selama 20 tahun Nilampuri bertugas secara rasmi. Tahun 65 sampailah lebih kurang tahun 85, sebelum itu diisytiharkan. Nilampuri secara teknikalnya bermula tahun 65. Tetapi sebenarnya ialah bermula berfungsi tahun 66. Jadi ada kemungkinan sedikit kegagalan pada peringkat awal kerana di Mesir penggal pengajian dimulakan pada bulan 10. Mungkin mereka hasrat untuk mula membuka Nilampuri pada bulan 10, tetapi terlewat lebih kurang 2 bulan, dan inilah yang saya selalu katakan, antara cita-cita itu ada gap, sama ada luas atau sempit. Tapi bagaimanapun kita harus puji kepada pengasas Nilampuri, daripada tidak mempunyai, orang putih kata single cent, tidak ada satu bajet 1 sen pun. Ini saya dengar daripada cerita-cerita bakar ranta Datuk Asri dan sebagainya. Datuk Asri berjaya menubuhkan sebuah institusi yang tampaknya diambil perkenan daripada Istana Raja, tetapi sekarang ini bila Kerajaan Kelantan nak ambil bagi ke orang lain Nilampuri itu, mereka tidak pun pergi menghadap istana untuk nak merampas kawasan itu. Itu saya perlu ingat sampai ke dalam hati. Artinya mereka telah merampas harta kita yang dianugerahkan oleh istana, satu perkara. Yang keduanya, dengan keadaan yang miskin pada waktu itu, Datuk Asri hanya menggabungkan ini pejabat pelajaran, ini JKR, ini apa semua sekali. Walaupun PAS pada waktu itu merupakan kerajaan pembangkang, tetapi Datuk Asri mampu mendapat sokongan daripada personaliti dalam kerajaan pusat. Itulah kebijaksanaan Datuk Asri
yang sekarang ini tidak lagi diperingatkan ataupun diperingatkan sebagai seorang karakter yang tidak berguna. Itu sejarah perjuangan kita yang perlu kita rekodkan. Ana bercakap dengan setiap pengarah yang lepas saya di Akademi Pengajian Islam ini, saya kata satu daripada bilik yang paling besar itu kita namakan bilik Sri atau Datuk Muhammad Sri. Dan nampaknya Dr. Fauzi yang sekarang ini beria-ia benar nak buat, tapi tak tahulah. Itu terserah kepada orang sekarang. Jadi oleh kerana itu forum kita pada hari ini walaupun kita start lewat, tetapi saya harap ia merupakan satu forum yang berguna. Dan sehari dua hari lepas Puan Siti tanya saya, adakah soalan? Saya kata tak payah soal, santai saja. Tapi semalam sambil-sambil buat kerja, sambil berbual secara online dengan Ustaz Suh kita, dan saya pun terlintas nak bagi satu topik sikit, dan saya tubuhkan satu grup baru, dan saya tengok pagi ni tidak ada siapa pun yang melihat posting saya semalam, iaitu saya baiki grup editor kepada grup forum. InsyaAllah kita akan lanjutkan grup forum ini, dan saya bercita-cita selepas ini kita akan ada 1-2 lagi forum, dan saya harap Puan Siti tidak perit lah, tidak kecewa dengan atau tidak terbeban dengan kerja-kerja. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi tajuk kita pada hari ini ialah diskusi buku Nilam Puri ini ialah saya maaflah saya tak boleh buka lampu. Kalau buka lampu itu rupa saya. Kalau buka lampu itu rupa saya. Jadi diskusi ini antara apa tu? Antara apa pun Siti? Antara cita-cita, antara persepsi dan antara persepsi dan pencapaian. Jadi biasanya saya gunakan cahaya matahari dari luar, tetapi oleh kerana hari ini begitu redup, samalah seperti pada hari pertama Nilam Puri itu dibuka tahun 66 dalam banjir besar, maka inilah keredupan yang ada pada hari ini, dan insya-Allah kita boleh berbincang. Jadi sekarang ini antara persepsi dan pencapaian sebenar. Kalau kita tengok sekarang ini, siapa dia yang menjadi hero dalam bidang fatwa, siapa dia yang menjadi hero dalam bidang kehakiman syar'i, dan siapa dia yang menjadi hero sekian-sekian. Saya rasa inilah benih yang ditanam oleh Nilam Puri dalam masa 20 tahun. Ibarat kalau zaman khalifah ialah Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Paling pendek tetapi kesannya paling besar. Kalau nak bandingkan dengan Akademi Islam sekarang pun, maka saya boleh bertaruh secara halal. Bukan bertaruh secara macam saya selalu bertaruh dengan Dr. Kamil masa kecil dulu, secara halal. Jadi kalau menang saya, tak payah bagi apa-apa. Kalau menang anda, saya akan bagi RM1. Dari segi imbangan pengaruh Nilam Puri lebih besar daripada Akademi Pengajian Islam yang sedang mengecut sekarang ini. Sedangkan Nilam Puri namanya, Nilam Puri itu disebut oleh Syekhul Azhar. Bila saya ketuk pintunya, dia kata, "Minin enta?" Saya kata, "Min Kelantan." Malaysia, "Oh, Nilam Puri. Tengoklah, itu masyhurnya, Nilam Puri." Disebut oleh Syekh Azhar apabila dia jumpa dengan saya yang sekecil ini. Jadi boleh kerana itu, persepsi pada peringkat awalnya sehingga cikgu besar saya katakan kepada saya, gila. Apabila saya kata kat dia, "Cikgu, saya nak berhenti dia menjadi cikgu, saya nak pergi belajar." Dia tu punya kompas kuat pada waktu itu, dia gila. Pasal walaupun dia baik, dia kata itu adalah sekolah yang tidak diiktirafkan. Besok nak kerja mana? Ni kerja yang sudah ada dalam genggam ni, nak tinggal, nak pergi duduk dalam itu. Jadi saya ingat sekarang ni sampai bila-bila, dan saya bersyukur kepada beliau yang mengatakan gila itu, sebab perkataan itu telah merangsang saya lebih baik lagi untuk
kerja. Jadi saya nak mulakan dengan Puan Siti. Bukan kerana dia yang menganjurkan, tetapi kerana beliau adalah editor. Kita ada, hari ini kita ada 4 panel. Jadi saya katakan 4 penulis, 2 editor. Yang menjadi editornya ialah Ustaz Ba'i dengan Puan Siti. Kemudian kita semua adalah keempat-empat panel ini adalah penulis. Kita ada panel pertama Dr. Fauzi Abdul Rahman. Ini siapa tak kenal ni, seorang yang sepatutnya menjadi Menteri Besar Kelantan. Tetapi sampai sekarang ni tidak ada orang yang menawarkan kepada beliau kerana mungkin beliau ni dianggap oleh setengah orang persepsinya ialah seorang Wahabi ke apa semua sekali. Jadi bagi kita ni, masyarakat kita itulah yang penting kan, Syarifin. Tak sadut sebutlah hari ni Wahabi ke Ahli Sunnah wal Jamaah ke kita. Semua kita atas Tuhan. Pada semalam saya tengok bising orang apa tu yang kawan kita Indonesia tu tak boleh nak masuk Singapura. Saya rasa itu bukan keputusan Lee Kuan Yew, tetapi itu keputusan Majlis Ulama Islam Singapura saja. Sorry Puan Siti, saya komen sikit, mulut saya lancang sangat. Kita ada Ustaz Arifin Umar, seorang pendakwah yang begitu masyhur sekali. Jadi kalau saya berkelagah dengan Ustaz Arifin dalam media, tentu yang kalahnya ialah saya. Sebab beliau adalah banyak penyokong. Ya, dan kita dengar ini macam mana dia boleh menunjukkan dia dukung cita-cita dalam Puri ini. Kita ada Ustaz Ahmad Ba'i. Ini seorang editor yang berpengalaman. Sudah berapa majalah yang menjadi editor dan penulis juga. Dan yang keempat ialah Puan Siti Awaliyah Muhammad Alawiyah Muhammad Zainal, seorang yang ahli hijrah daripada Singapura ke Malaysia, daripada Malaysia ke Brunei, jadi ahli hijrah, jadi berpindah-pindah, dan biasanya hijrah itu memberi suatu kebaikan. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana Puan Siti sebagai seorang editor pada buku ini, dan beliau juga ialah yang mengusahakan perjumpaan ini dengan keputusan kita semualah, maka saya minta Puan Siti perkenalkan buku ini. Sama ada memenuhi citarasa beliau ataupun terdapat kekurangan-kekurangan yang oleh pengurus dan penerbit dan sebagainya. Ini silakan Puan Siti. Baik. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mahmud Zuhdi kerana selalu memberi ruang dan kesempatan kepada saya dalam banyak program yang dikendalikan. Jadi pencetus idea untuk menerbitkan buku ini adalah yang memang tidak disangka lagi ialah Datuk sendiri sekitar pertengahan tahun 2020. Itu yang saya ingatlah. Melalui beberapa perbualan dalam grup WhatsApp, telah diundang penulis-penulis seberapa ramai yang mungkin untuk join kita dalam menulis untuk buku ini. Dan tajuknya pun mungkin yang mula-mula itu bukan tajuk yang seperti ini. Nilampuri dalam kenangan mungkin yang saya ingat. Kemudian ada beberapa kali tajuk tu akhirnya kita dapat tajuk yang konkret sedikit yang ini, iaitu Nilampuri antara persepsi dan pencapaian. Jadi bila diundang penulis-penulis ni, ramai yang nampak berminat, yang bertanya dan memberikan nama-nama mereka untuk disenaraikan dalam penulis buku ini. Walau bagaimanapun, akhirnya kita hanya dapat 21 tulisan daripada seramai bekas-bekas pelajar dari Nilampuri, dan ada 21, satu ditolak kerana ada sedikit masalah dan inilah ada. Apa masalahnya tolak tu? Yang ditolak sebab mungkin Datuk yang bersetuju untuk ditolak kerana kandungan tu mungkin tidak sesuai yang ditulis tu. Remeh?
mungkinlah tidak menepati apa yang kita hendak. Kemudian saya sendiri sebagai co-editor yang saya menawarkan diri untuk membantu Ustaz Baik dan juga Datuk. Jadi kerana sedikit pengalaman yang saya ada dalam bidang ini ketika saya bertugas di Jabatan Mufti Negara Brunei Darussalam. Jadi bermulanya pengumpulan buku kandungan buku Nilampuri ini iaitu pada bulan September 2020 dan akhirnya siap pada tahun 2021. Alhamdulillah seramai 20 orang penulis dan seorang telah meninggal dunia dalam proses penerbitan buku ini iaitu Ustazah Sharifah Zain. Buku ini mengandungi 310 muka surat. Gambar-gambarnya adalah black and white, hitam putih. Tidak seperti yang kita jangkakan. Kita menjangkakan buku ini adalah memuatkan gambar-gambar yang kita hantar dalam warna-warni. Tapi dia black and white mungkin kerana kesilapan pihak penerbit dan pencetak. Mungkin ada salah faham di sana. Jenis kertasnya nanti juga. saya betulkan. Kerana kita tidak mau menghabiskan 1 sen pun untuk buku ini. Dia cetak atas kapasiti mereka sendiri dan insya-Allah mereka berjanji untuk cetak balik dalam kedudukan yang lebih cantik. Yang ini kita sebagai satu percubaan dulu kata dia. Okey. Tapi memang dari segi kualiti kertasnya adalah kertas yang baik. Cuma dia tidak sesuai untuk gambar-gambar yang ada warna. Sebab tu, kalau nak dibandingkan dengan kertas biasa yang biasa digunakan yang namanya simili paper, dia lebih sesuai untuk black and gambar-gambar berwarna. Tapi yang ini dia lebih ringan dan mudah untuk dibaca, dia tidak silau kertas ini. Harganya mahal. Saya boleh celah sikit kan? Ya, Sheila, ini diutamakan. Kita nak santai, panel jangan terasa bila dicelah. Penerbit ni juga menerbitkan buku saya. Kita boleh buat gambar yang cantik bila kita kumpulkan gambar tu pada satu tempat, mana dia guna kertas lain untuk gambar. Jadi kita kata 3 line di tengah, 6 line di hujung, 4 line di depan ke. Jadi buku saya dia cetak juga dan buat gambar color. Tapi beberapa gambar lah. Sajalah. Memang dia minta daripada saya untuk buat macam tu. Saya kata saya tak suka. Sebab dia tidak menggambarkan artikel tu. Tapi jadi, kalau kita tengok buku-buku orang putih ke, dia buat hal Kelantan, hal apa. Dia kumpul buku macam tu baru nampak gambar atau gambar color lah. Ya. Saya mendapat feedback dari ramai penulis yang memang tidak berpuas hatilah dengan hasil daripada buku ini sebagai sebuah buku yang pertama. Sepatutnya dia lebih grand, lebih cantik dan lebih memuaskan hati. Tapi biasalah, itu semua akan kita ambil sebagai panduan untuk kita menerbitkan buku-buku kita nanti yang akan datang insya-Allah. Jadi dari segi penulisan ini memang kandungannya masing-masing mempunyai cerita yang tersendiri dan saya juga meminati beberapa penulisan. Antaranya saya sangat suka tulisan daripada yang nombor 9 tu, bab 9 iaitu ngosek. Bagi saya itu adalah sangat menarik sebab Nilampuri memang terkenal dengan mistiknya. Sebelum saya pergi ke sana pun saya dah dengar macam sedikit-sedikit tentang mistik yang terdapat di Nilampuri. Jadi cerita yang bahasanya juga mudah difahami, jalan ceritanya sangat cantik. Itu yang menarik hati saya. Ya. Habis. Yang selebihnya ada lagi 19 termasuk tulisan saya sendiri. Dan buku ini di akhirnya ada profil dan ataupun biodata setiap penulis. Jadi siapa yang dah baca artikel tu boleh rujuk kepada penulis dan profilnya sendiri.
Untuk itu saya serahkan juga kepada Ustaz Ba'i lah untuk meneruskan Okey. segi Okey Ustaz Ba'i, tambahlah Ustaz Ba'i. Apa Pahit maunya menyudahkan editing sebuah buku yang semacam ini? Ustaz Kadir pun tak hadir ni dalam forum hari ni. Silakan. Saya cadang dia jadi panel itu. Saya cadang Ustaz Kadir jadi panel lagi. Dengan pengalaman dia. Ustaz Kadir dia tak sanggup. Okey. Okey, macam mana Ustaz Ba'i pengalaman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mazudi dan ahli panel semua. Betul lah seperti yang dijelaskan oleh Salah Siti. Memang pengalaman menulis buku ni untuk pertama kali untuk dalam Puri ni memang pengalaman yang agak sukar jugalah. Pertamanya sukarnya nak dapatkan penulis. Penulisnya minat banyak, ramai yang bagi nama tu. Tapi yang menghantar ada. Jadi lambat kita buat ni bukan kerana apa-apa, tapi kerana penulis tu ambil respon yang lambat. Last minute. Tapi kerja last minute begitulah. Jadi kadang jadi semua salah. Ada yang tak kena, ada yang kekurangannya. Okey, mengenai sebut tadi tu, komen masyarakat penulis kita ni memanglah tak perhati sudut colour dia warna, sebab warna yang menariknya. Tapi yang pernah saya minta dulu penulis kita menghantar dalam bentuk JPEG. Tapi itu pun kadang-kadang memberi kesan juga. Dan yang keduanya mungkin kerana penerbit sendiri ataupun penerbit sendiri dia bermotifan lain. Dia ada, sebab dia pernah menulis dengan tu Mahmud ni bawa buku dan bukunya semua standard yang macam tu. Jadi kita tak boleh kata apalah. Jadi kalau kita nak buat yang lebih cantik, saya mencadangkan dengan penerbit yang lain lah. Tapi masalahnya kita tak mahu keluar duit. Kalau kita bagi syarikat ni, dia keluarkan semua. Jadi kalau kita nak buat Ustaz Ba'i, usahkan nak keluar duit nak cetak buku, nak bayar post pun tak nak, ada yang tak nak bayar. Penerbit kita tak bayar. Itu masalahnya. Jadi kita ni sendiri nak cari duit sendiri, nak cari sponsor sendiri, masalah. Jadi masalah kita buat cara macam ni. Tapi tak apalah, kita cubalah akan datang macam mana. Kemudian di sudut yang lain, susunan buku, susunan tajuk menarik, betul. Dan semua saya nak sebut ni bahawa buku ni penting untuk dibaca oleh siapa. Tamanya saya buku ni bekas-bekas pelajar yang dalam Puri ni kena baca patutnya. Dia sebabnya buku ni dia pada saya golongan tiga keadaan tujuan buku ni. Tamanya merujuk kepada tajuk itulah. Jadi dia pada menyingkap rahsia penubuhan Puri itu sendiri. Kemudian menolak persepsi masyarakat. Maksudnya persepsi masyarakat terhadap Islam ni terlalu lemah lah. Seperti yang sebut tadi, ada yang ahli PAS sendiri kata kalau sekolah ini apa masa depan kita. Jadi itu benda yang pernah realiti berlaku saya sekarang pun. Jadi kita kena ubah sikap masyarakat dengan itulah. Itu di antara buku satu. Yang keduanya, kita banyakkan saya tengok dalam buku ni ialah persepsi, bukan persepsi, nostalgia. Banyak kita nostalgia yang kadang kita tak tahu. Disebut oleh penulis berulang kali. Dan yang terakhirnya saya nampak ialah
penulisan buku ini ialah menunjukkan kejayaan Melampuri sendirilah. Ya. Sebab lahirnya Melampuri Melampuri melahirkan ramai tokoh-tokoh, profesor, doktor, hakim dan sebagainya. Dalam negara kita sekarang ni, kalau kita lihat daripada awal sampai sekarang, masih ada pelajar Melampuri yang menguasai, bahkan dalam politik sendiri. Jadi itu dia antara kejayaan. Jadi menyingkap semua itu. Itu sekadar tambah daripada apa yang disebut oleh Masih sendiri. Okey. Jadi saya rasa hari ini kita fokus kepada buku ni dulu. Maknanya kalau setakat ini saya belum lagi dengar tak puas hati tentang isi. Yang saya dengarnya tak puas hati tentang teknikal, tentang gambar. Malah masalah gambar ni siapa Ustaz Syed mengajuk dengan saya. Saya minta hok molek. Kata hok molek mana lagi, dia kata kalau tak sini lagi ke hok ni kak. Pakai tak usah masuk lah saya. Beke Ustaz Syed. Beke tak usah masuk lah. Jadi jangan sangat yang orang yang hantar gambar tu sesuai dengan kita minta. Macam Ustaz Salbiah. Saya pun tak tahu bila dia hantar gambar dia. Ini Ustaz Salbiah tu apa tu isteri Ustaz Rifin sendiri kan. Dia tak nak hantar. Saya pun tak larat nak minta. Tapi yang kadang-kadang tu hantar begitu-gitu ya. Jadi mereka tidak begitu faham tentang dunia penerbitan. InsyaAllah cetakan kedua ni kita atasi masalah ini dan sekali lagi kita mengharapkan supaya para penulis bekerja sama dengan kita. Kalau macam gambar hiasan dalam tu, jangan ambil gambar tu pakai pelak macam tu. Itu gambar yang belok situ, herok situ. Saya terpaksa pukul balik, betulkan balik apa semua sekali. Jadi saya pula menjadi editor foto pula. Jadi susah nak. InsyaAllah kita perbaiki. Tetapi kalau sekiranya dari segi isinya ada yang macam Ustaz Ba'i kata tadi, keseluruhannya adalah nostalgia. Itu mungkin kesilapan saya memberi panduan awal. Sila tulis nostalgia masing-masing. Ini peringkat awal. Jadi kalau bukan kita yang tulis, maka generasi yang akan datang tak tahu nak ambil rujukan ke mana bila mereka nak menulis tentang Melampuri yang begitu berjasa kepada masyarakat ini. Syarifin, saya tahu macam mana bagi ulasan terhadap keseluruhan lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Okay, pertamanya terima kasih kepada Tumut. Lebih mesra panggil Tumut lah. Ya. Walaupun ialah sepatutnya kita hormati, sanjungi seorang bekas guru kita yang telah betul tutup Muk tu. Akademik. Boleh dengar suara tak? Oh cantik. Pasal puji tu Muk cantik. Comel. Meski kejayaan Melampuri, kalau dari segi akademik, Profesor Emeritus Datuk Doktor saya rasa paling tinggi lah. Dan kita sangat menghargai. Tapi kita lebih mesra dengan panggilan Tok Muk. Kalau dalam Puri dulu, kita panggil Ustaz Zuhudi. Ya. Hilang Mahmud. Nanti saya cerita. Ustaz Zuhudi. Saya pun Ustaz Zuhudi, kita lupa nama dia Mahmud sebenarnya. Mahmud Zuhudi, dua nama ya. Itu style orang Melo. Kalau biasa, kalau kita daripada pengalaman adat orang Melayu, kalau dia nama dua, dia nama Muhammad Zuhudi, bukan Mahmud Zuhudi. Tapi sebab itu barangkali orang nak panggil dua tu payah. Jadi kita kata ambil Zuhudi. Ayah saya kata Muhammad, Mahmud, Hamid, Hamdan adalah wazan yang sama, boleh jadi pelapik. Okey, Datuk. Lepas tu kita kata santai-santai lah kan? Okey, silakan. Jadi kita dari segi akademik, Melampuri berjaya melahirkan setingginya lah saya rasa
dan dari segi posisi sosial yang lain pun ada yang jadi hakim, jadi pegawai kerajaan, jadi hakim, jadi ketua pengarah dan lain banyak. Jangan lupa menteri besar. Menteri besar politik. Okay. Menteri besar Kelantan tu pernah duduk serumah sewa dengan saya waktu sama-sama belajar di Maktab Pengajian Islam Jalan Bayang. Tapi saya tingkatan 3 atau 4, dia dah tingkatan 5, tingkatan 6. Tapi yang menteri besar kita ni, kita nak ingat dia kat sangat tu. Apa dia sumbang kepada kita ni, Nafuri ni? Dr. Kamil? Betul. Saya nak suruh Dr. Kamil jawab Pak ni. Sebab dia membangkitkan supaya kita ingatkan menteri besar kita. Adalah orang dalam Puri. Kalau orang lain, bekas dalam Puri, dia akan bagi berganda. Tapi satu pun dia tak bagi kat kita. Macam mana? Itu bab lain lah, kita bincang pula. Maaflah, saya ni bukan cakap politik, tetapi kalau dia dengar pun dia ketawa kalau dia tak marah lah. Saya pun seronok, ini santai namanya. Seronok. Okey, silakan. Okey, dari sudut itu tidak siapa dapat menafikan lah. Ya, betul. Kemudian kalau kita lihat dari sudut yang lain, saya rasa besarnya kita kembali kepada asas Al-Quran. Misalnya saya yakin bahawa kebenaran itu, benaran Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Nilam Puri sebagai gedung ilmu itu sudah ternyata. Kemudian mengeluarkan graduan-graduan, ilmuwan-ilmuwan, itu sudah berjaya. Cuma yang saya cuba ingin menggaris bawah pendakwah kan bahasa pendakwah. Bahasa Pak Okey tu ni, Datuk. Hebat ni. Rahmat tu. Ini murid Pak Okey Rahmat ni. Menggaris bawahan. Hebat. Menggaris bawahinya ialah perkataan atau kalimah darajat. Itu kalimah jamak plural kan? Jadi kalau kita ambil satu darajah, berjaya mengeluarkan jadi orang yang berguna kepada masyarakat dari sudut akademik dan lain-lain yang kita sebut tadi. Tapi darajah itu jamak, mesti ada darajah-darajah yang lain. Yang menjadi manusia itu diangkat oleh Allah tadi. Jadi dari sudut sudah saya kagum dengan kawan-kawan yang siapa pun saya akan sebut. Profesor Emeritus Datuk Zudi itu ustaz saya. Dan saya dapat banyak bukan saja ilmu, dia panggil titipan-titipan tertentu. Ya, orang ni kita ada, guru-guru ni kita ada, titipan tertentunya kita simpan, melekat di dinding kalbu kita. Misalnya saya pada tahun 74 atau 75. Dengan Dr. Fauzi dia nak mula ada pendakwahnya. Okey, sana. 74 75 kalau tak silap saya, tolong betulkan Ustaz Fauzi. Pak Hamka datang ke Nilam Puri. 74 atau 75. Lebih kurang itulah. Dia menyebut tentang misi ilmuwan membebaskan daripada belenggu ta'assub. Yang dia bandingkan dengan pendeta-pendeta atau parti-parti di Eropah yang ta'assub orang-orang Eropah kepada padri. Lalu pembangunan ilmu, pemikiran, pembebasan pemikiran itu tersangkut. Sebab itulah untuk membangunkan Eropah mesti golongan yang menyekat kemajuan itu mesti dirobohkan.
terlekat perkataan itu sampai sekarang. Jadi sebab itu ada baru ni ada kawan saya juga, dia berpelis doktor apa namanya lupa. Dia tulis Hamka sebagai dan misi pembebasan. Tajuk buku ni saya pun baru dapat dalam seminggu. Jadi teringat saya dengan apa yang titipan yang saya sebutkan tadi. Jadi begitulah Ustaz Zuhudi pada saya lah, banyak titipan tertentu yang melekat. Jadi itu mendorong guru. Saya rasa itu antara satu kejayaan Nilam Puri. Kedua, guru-guru pensyarah ni ada memiliki nilai itu. Elemen kita sebut sebagai pencetus perubahan. Jadi itu aspek kedua yang harus kita lihat dari segi kejayaan Nilam Puri. Melahirkan seorang yang punya pemikiran yang tidak terikat dengan tradisi adat ataupun pegangan yang diamalkan oleh siapapun, ulama-ulama besar, ulama kecil dalam ke luar negara. Jadi unsur pembebasan pemikiran itu. Saya melihat Datuk Mut kita mempunyai nilai itu. Wallahu alam lah betul tidak kawan-kawan yang lain. Banyak kita jumpa ulama lain termasuk Nilam Puri pun. Ya, yang banyak ilmu mengajar bagus banyak. Saya satu insiden lagi ialah menghadiri usrah yang dipimpin oleh Ustaz Arwah Ustaz Muhammad Maira. Ustaz apa namanya? Ustaz Iraqi. Ustaz Iraqi kita lah almarhum. Ya. Ini sebenarnya berkahwin dengan dua pupu saya. Saya tahu kemudian. Oh gitu. Ya. Dua pupu saya rupanya isteri dia. Tu, anak Datuk Nasir tu, Ayah saya sepupu dengan Datuk Nasir. Oh gitu. Kisahnya lah. Hari ni baru tahu tu. Saya jumpa dalam usrah tu dia menyebut tentang baca hadis. Hadis yang raja kembali apa dah hadis tu? Jihadul akbar ila jihadul asghar. Min jihadil asghar ila jihadil akbar itu. Dia syarah hadis itu biasa. Tapi dia kata hadis ini ada yang menyebut bahawa adalah rekaan orang-orang sufi. Ada pendapat mengatakan gitu. Ya. Jadi saya pun rasa macam tak pernah kita jumpa perbincangan hadis mengenai perkara-perkara seperti itu. Apabila saya pergi ke Mesir, barulah saya cuba mendalami sebanyak bab tu. Lalulah saya merasai bahawa rupanya ilmu pada satu tempat, pada satu guru perlu dibanding, perlu dikembang dalam lingkungan pandangan orang lain, ya, penemuan-penemuan orang lain, barulah ilmu itu menjadi mantap. Itu pada pandangan saya lah. Ya. Jadi itulah yang saya rasa saya nak sebutkan pada pengulangan. Wallahualam. Okey, ini baru pusingan tamu. Kita ada 2 jam hari ni. Kita daripada 9.30. Forum saya tak cukup 2 jam, tak sedap. Okey, Dr. Fauzi. Saya bagi tahu. Sebelum tu nanti boleh saya nak minta khas lah. Nak minta Ustaz Suh kita ni cerita macam mana kita sembelih ayam Ustaz Mak Cik Wu. Boleh Ustaz? Ada lagi ke dia tu? Ada tu, ada. Ada. Oh ya, Ustaz Suh. Unmute lah dulu. Sementara kita berehat sikit. Unmute. Ustaz Suh. Unmute. Oh, dia tak kerti unmute. Dia mute tadi tu. Dia orang tua ni tak kerti nak unmute pula. Buka suara. Buka suara tu, Ustaz Suh. Okey lah. Dia perangai dia tu dia taksir, dia tutup mulut dia taksir tu. Okey. Ya. Dr. Fauzi. Saya. Dr. Fauzi.
Okey, bismillah. Nanti minta lepas ni Ustaz Zul fikir macam 3 ekor ayam kita sembelih. Bagi peluang ke Ustaz Azuf siap-siap dulu saya bagi Dia siap-siap dululah. Ada sekejap, Ya. boleh saya celah sekejap tak? Boleh. Okey, saya lupa tadi mengenai buku ni. Betul, saya nak sambung apa yang disebut oleh Ustaz Ba'i tadi. Tapi yang ke awal, apabila dia buka peluang kepada penulis, kita pun masuk nama ini menulislah. Kemudian dalam seminggu 2 minggu tu perbincangan apa yang nak ditulis, apa tajuk, mengenai apa. Jadi Datuk Umar menyarankan supaya kita tulislah kenangan sepanjang anda berada di dalam Puri. Tulislah apa saja kata Datuk Umar. Apa yang keluar ngosek tu? Kita pun itulah jadi kita belum pergi ke ngosek. Kita pun tulis. Kita ingatlah tentang apalah kaitan apa saja yang berkaitan dengan Puri. Tetapi of course dia ada kaitan dengan diri sendiri. Saya nak masuk dalam Puri. Bagaimana aku susah payah nak masuk dalam Puri. Dan bila kita baca buku ni keseluruhan, boleh dikatakan kalaupun tidak 100%, penulis buku kita ni latar belakangnya daripada keluarga yang susah yang terlalu susah, ada sederhana susah, dan mereka dapat masuk dalam Puri. Itu di antara saya tengok kebanyakan penulis itu yang disebutlah. Kemudian duduk seminggu selepas itu timbul isu perbincangan dalam kita punya lipat. Nak tulis apa, macam mana ada orang yang nak tulis tentang apa tentang tajuk kita tak tahu nak rujuk apa. Jadi itu isu yang dipolemikkan lah. Sekali lagi Tok kata tulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Puri lah sebagai institusi pengajian tinggi. Bukan tulis tentang diri anda. Ingat tak tu? Ingat. Bukan tentang diri anda. Tentang kita anda. Jadi anak pun tersekat. Masa pun sudah agak, saya rasa dah lama juga selepas itu. Kita cubalah menyorot kesusah payah diri perih kita apabila nak membolehkan kita sampai ke dalam Puri. Tapi itu banyak cerita tentang diri. Bukan cerita tentang dalam Puri, sumbangan dia terhadap masyarakat dan dunia. Jadi agak terbantu, terencat sedikit. Jadi apabila masa sudah agak terhad, saya fikir-fikir, tu yang timbul ngosek tu. Mulanya cadangan lain. Jadi mungkin di situ ada isu yang perlu kita ambil perhatian bila kita nak buat. InsyaAllah kalau kita boleh buat buku yang kedua, Dr. Fauzi. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Kena jelaskan dulu. Jadi saya serentak dengan ini, saya cadangkanlah supaya kita dapat fikirkan untuk mengeluarkan buku yang kedua daripada bekas-bekas pelajaran dalam Puri. InsyaAllah. InsyaAllah. Comel, kita update dah tu. Satu anjuran yang jelas supaya tajuk ke apa ke dapat dipahami dan penulis dapat senang hati bila menulis. Tidak ada lagi soal confuse. Nak ditolak ke apa nak tulis kan ditolak ke. Jadi saya kesian ada seorang kawan kita ditolak tu. Wallah alam. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ustaz Sir. Boleh dah. Saat ni dia buka sebentar apa dia ngaju dah. Okey. Macam mana Sungai Hayat? La ilaha illallah. Tutup pun. Tambah dia ada tak? Tak ada. Ada. Apa tu juru teknik dia lari dah. Okey. Dr. Fauzi. Saya. Bagi pandangan lah. Dia sebelum tu saya nak sebut macam Ustaz Arifin tadi. Ini adalah dari segi penulisan. Ialah tulisan yang paling mahal sekali sebab
dari segi keotoritian, ia merupakan diary yang ditulis. Tuan punya memory sendiri. Dan first hand dia punya apa. Maknanya dia akan menjadi kelas dianya rujukan utama. Yes. Ya. Okey. Silakan Dr. Fauzi. Okey, alhamdulillah yang dikasihi Murabbil Ummah. Datuk Mahmud. Cukup Ustaz Arifin saja sudah. Semua rakan-rakan panel saya, classmate saya Ustaz Arifin. Saya sebentar kata Dr. Fauzi, saya nak mengalun-alunkan kehadiran Tan Sri Syekh kita. Oh, Syekh. Alhamdulillah. Selamat datang Datuk Syekh. Tan Sri Syekh. Tan Sri Syekh. Okey. Silakan. Dan Puan Suti sebagai editor kita. Ya. Saya bila diminta untuk join atau Ustaz Yusof nak tambah join. Kalau Ustaz Yusof nak sama dulu tak apa. Nak terus je. Sama dulu tak apa. Saksa, tambah dulu. Tak dengar suara ni. Oh, dengar. Dengar. Kita sembelih hari yang ustaz ni. Tak boleh, tak boleh cerita. Tak ingat. Tak boleh cerita. Nantilah dalam sesi yang akan datang. Saya Dr. Fauzi. Saya bila diminta untuk sama-sama jadi terlibat dalam forum kita hari ini, benda yang pertama dulu ialah dari segi tulisan yang telah kita masing-masing sumbang. Saya juga mungkin sama dengan Ustaz Arifin tadi. Masih berlegar di sekitar pengalaman dan juga nostalgia semasa kemudiannya antara benda yang saya rasa perlu juga di highlight walaupun dia pengalaman peribadi, saya daripada sebelum ni latar belakangnya ni Samsul Ma'arif. Awal sikit, kemudian sikit daripada Dr. Kamil. Oh gitu. Daripada Samsul Ma'arif ke Ma'had. Dan di segi sistem kita di Kelantan masa tu, rasa saya yang terlibat masa transisi sistem darjah dengan tingkatan tu yang diperkenalkan oleh jasa masa tu. Jadi mula tu kecoh jasa. Kecoh sikit lah bila kita daripada sistem lama dulu nak berpindah ke sistem baru. Saya masa tu kelas terakhir saya di Samsul Ma'arif Darjah 5. Kemudian pindah ke Ma'had. Disambut oleh almarhum Datuk Mak Wuk lah jadi mudir masa tu. Tak marhum lagi. Dah lagi. Masuk tingkatan 4. Di Ma'had. Jadi peperiksaan pertama anak sinjir dah agama lah. Sebelum tu tak ada apa-apa peperiksaan kecuali periksa kelas je. Periksa penggah je. Jadi apabila mula tingkatan, jadi ialah tingkatan 4 sinjir rendah agama masa tu. Menyambung ke tingkatan 5. Kemudiannya 6 atas. Itu tertinggi lah masa anak di Ma'had tu. Masa tu lah. Ustaz-ustaz kita, Ustaz Sri Yaakob, Ustaz Halim Abdul Rahman, Ustaz ni Mustafa berhijrah daripada guru majlis ke guru kementerian pada masa itu. Marilah alumni kita Ustaz Syahri, Ustaz Ibrahim Mat, itu yang jadi guru anak kemudian masa di Ma'had lah. Ustaz Raja Rani. Itu generasi awal Nilam Puri yang menyambung khidmat kepada yayasan. Jadi bila habis STU masa tu tak ada pilihan nak menyambung. Pasal terlibat dengan sistem yang saya sebut tadi lah. Nak naik di tingkatan 6 atas kena ada SPM. SPM tak ambil lagi. Saya sendiri ambil SRP sini Lampuri ni Datuk. Segi rendah pelajaran tu memanglah orang lama tu orang nizam qadim lepas tu dia orang hantar result SRP anak tu kepada pihak masa tu Datuk Mak Wuk rasanya.
tawaran untuk masuk KIK. Itu yang anak nak telok sampai sekarang ni. Sedangkan ada tahu berapa? Ada tahun 2 rasanya di YPTIK masa tu. Okey. Baru ditawar untuk masuk tingkatan 4 di Kolej Islam Kelang. Jadi isu lah betul masa kebetulan terlibat dengan sistem tadi itu. Ya. Jadi anak ni kalau Nilam Puri ni tak ada, mungkin tak boleh nak menyambung lah. Pasal tak ada tempat lain dah kecuali Nilam Puri yang boleh terima sijil lulusan sijil tinggi agama masa tu. Tapi yang mendorong saya ke Nilam Puri itu kalau tidak mungkin ke Timur Tengah atau ke India lah macam orang lain lah ya. Jadi ini jasa keberadaan Nilam Puri itu sebenarnya sangat besar lah ya. Terutamanya orang yang macam tu masa transisi daripada sistem darjah ke sistem tingkatan di Yasa masa tu ya. Jadi saya ingat sangat saya terlibat di situ ya. Alhamdulillah lah bila berada di Nilam Puri pengalaman baru lah. Masa tu Datuk baru balik daripada Azhar, baru jadi pensyarah. Itu pertama masuk dengan sebelum tu dengan almarhum Ustaz Yahya. Ustaz Yahya tu walaupun dia orang sekampung dengan tapi tak pernah jumpa apa sebelum tu. Oh gitu. Bila masuk Nilam Puri itu dia panggil masuk dalam bilik dia barulah kenal kita ni sekampung dia kata Ustaz. Belajar pengalaman belajar muamalah hadisah. Oh dengan saya. Dia duk baca bank Dubai apa namanya? Peraturan lawaih bank Dubai tu masya-Allah jadi tag dia masa tu. Jadi artinya keberadaan Nilam Puri itu memang masya-Allah dari segi pengalaman-pengalaman baru input daripada persatuan kita masa tu siapa YDP selepas Datuk tu antaranya masa saya tu Datuk Maisar ya. Sebelum tu Datuk Saleh masa MIPI Minggu Ikatan Percara Islam tu Datuk Saleh jadi hakim masa tu. Oh gitu. Kita masuk ke mahkamah kena tengking dia hakim punya masa tu. Ingat sangat lagi lah dengan. Oh benar. Jadi ini pengalaman. Jadi tukar cicing pun dia jadi hakim lah. Dia jadi hakim lepas dia senior. Pengalaman di segi akademik dengan guru-guru kita masya-Allah almarhum Allah yarhamhum dan juga rakan-rakan kita dalam persatuan siswa juga masya-Allah rasa saya ini benda yang ini yang saya kongsi pun sebenarnya dalam artikel yang saya masukkan dalam majalah kita itulah ya. Walaupun mungkin orang lain dah sentuh juga tapi sebenarnya itu info yang sangat bermanfaat dan pengalaman yang boleh dikongsi oleh rakan-rakan yang lain. Itu saja sama saya itu. Okey. Terima kasih banyak. Itulah sebab saya katakan tadi Nilam Puri ini adalah sebuah legasi dan kita perlu terus menulis untuk mengekalkan legasi itu walaupun dari segi politiknya kita ketinggalan kerana tidak mendapat perhatian daripada orang politik sedangkan sumber kuasa dan kemajuan itu sekarang ini perlu datang daripada orang politik. Jadi kalau kita boleh kekalkan legasi mungkin pada suatu waktu adalah orang-orang pemerintah yang politik yang pembangun sosial yang kebetulannya mempunyai hasrat untuk membina balik macam UIM adalah satu legasi kepada Kolej Islam. Saya terlibat UIM sekarang ni. Jadi oleh kerana itu mudah-mudahan satu masa bila orang rujuk pada apa yang kita tulis insya-Allah mereka akan bangunkan apa yang telah dimudahkan. Jadi saya ajak nak minta juga Dr. Kamil cakap sikit sebab dia antara dia ni lah apa tu presiden yang ketiga Dr. Fauzi. Yalah tahu. Tapi kerana nak menghormati Ustaz Suh ni dia generasi pertama. Dia paling tua sikit di sini. Nak kata apa Ustaz Suh hari ni? Biarlah tak ingat 49 hari tu pun. Dia orang bagus tidak nakal macam saya. Okey. Bukalah peti suara tu. Saya lagi haji sama dia. Dengan siapa dia? Ustaz tu, 179. Aha. 1979 pergi buat haji dengan dia. Ya. Tahu kau. Harun. Apakah yang Ustaz Suh rasa nak cerita menjadi seorang
pioneer. Menjadi pioneer. Bila masuk tak dengar molek weh. Dengar Kita cakap. dengar. Kita dengar. Cakaplah. Kita dengar. Jangan. Cakap. Kita dengar. Kau kan dok pengurusi dapur dia sini. Saya Ya. cakap mengenai apa? Tak Dari dengar. segi dari segi dia punya Dia apa? cakap, jangan fikir tentang orang. Mana nak cakap? Okeylah dulu. Tak apa. tak apa lagi. So, macam mana, Mil? Ya. Kawan Ya Haji Kamil, Ustaz Kamil dulu. Okey. Haji Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Kamil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sebut Ustaz Fauzi sebut tadi dia masuk jasa tu. Saya ni kumpulan terakhir Mak Muhammadi 79. Betul. Jadi zaman saya tu, kita duk fikir, saya sendiri dah berminat nak pergi belajar ke Indonesia. Dan telah diterima oleh Universiti Islam Sumatera Utara. Oh, ya. Abdul Kaham Zakir. Dah buat hubungan begitu. Tapi bila buka nilai puri itu, maka saya Adi dapat tadi ia lebih dekat. Dia pun bawa imej Al-Azhar. Ya, Masya Allah. Jadi saya ni kumpulan ketiga. Jadi bila pergi peperiksaan, lulus. Masuk kumpulan ketiga tu. Jadi ketika itu pesyarah yang sedia adalah Perampani. Kemudian Ustaz Ali Harun baru balik. Jadi ketika di Ma'had tu, tuk-guru kita orang hebat. Haji Noh, Haji Wen, Ustaz Anik Aziz, lain-lain lagi. Tapi bila pergi ke Nilai Puri tu, lagi hebat pasal ini kata semua orang lepas MA belakang lah. Cuma saya terkedu lah sikit. Pasal suka Nilai Puri waktu tu, ya agama tak apalah. Tapi ya konun jinai, konun tijari tu, konun badani tu. Sebiji baca konun Mesir. Jadi saya ada sikit tak suka lah. Cuma bila tahun 4 tu mari Okey Rahmat tu, hukum antara bangsa, belajar bangsa bersatu apa tu. Baru saya seronok sikit. Naik semangat. Saya semangat. Kemudian saya gambarkan Nafuri ni dia kuat kerana tokoh-tokoh lah. Seperti zaman itu kata Dr. Okey Rahmat, mana balik Ustaz Asyik Yahya, tokoh pendakwah. Kemudian Ustaz Amuk ni kuat politik dia kata. Lepas lagi, parti berjasa lagi. Kemudian ustaz-ustaz lain pun. Maknanya dia kata sebenarnya saya ni orang cacat merbah lah ni. Kemudian Ustaz Asam Aleh dengan humble dia nya. Tu pun banyak parti kot tu. Dengan Ustaz Aleh pun parti banyak juga. Mak daerah dengan bersih berani dia. Macam saya tak suka dia pasal dia mengulai. Dia cerita pertama tu kita faham dah. Dia ulai kedua, dia ulai ketiga. Kata ustaz ni dia ulai benda tulah dah. Ingat aku bodoh sangat. Sebab dia tahu dalam kelas bodoh benar pun ada. Budak cerdik dia tak suka guru ulang. Ya. Budak lembam itulah dia suka. Dia tidur lah tak? Dia tidur lah. Jadi kita cikgu pula fikir dengan ada orang tak faham lagi. Cuma saya ni pula di Nafuri ni saya tak baca mana sebab kita tak ada tutor dalam itu. Di pagi ni ustaz-ustaz mengaji bahasa Arab. Petang ni terutama budak perempuan lah. Dia tak orang faham ni. Kita buat kelas. Jadi saya ni macam tutor tak rasmi.
Kelah dengan Datuk Syukri Mufti Kelantan. Dan Nilapuri ini membentuk saya menjadi pemimpin pelajar lah. Itu saya rasa berharga lah. Masya Allah. Daripada situ saya mula kena Anwar Ibrahimnya. Kena puak-puak mengaji barat, mengaji UKM, mengaji macam-macam universiti. Jadi pergaulan kita tu agak luas lah. Ada saya pun tak suka sebenarnya. Kawin dengan puak-puak mengaji agama saja ni. Kita punya pergaulan sempit sikit lah. Dan saya ingat juga dengan Ustaz Arifin ni. Dia nama dua, Ustaz Sayuti, Ustaz Arifin. Kita pergi ke Thailand kan. Sekali ke 2 kali saya ingat. Kali dia kena sekubu, dia pokok pujuai tu. Tambah kita. Dan kita banyak melawat lah. Terutama di Thailand masa tu. Dan saya ya pelik satu-satu lah. Tahun 1 saya dapat nombor 5. Tahun 2 saya dapat nombor 4. Tahun 3 saya pergi presiden pelajar. Dapat nombor 3. Dan maknanya semakin sibuk kita buat kerja-kerja lain. Tidak menghalalkan pelajaran. Semakin baik. Dia jadi presiden pelajar ketika dekat dengan masyarakat agung tu. Tidur pukul 1, pukul 2. Dan itu banyak membentuk karakter kita lah. Bila saya ke Mesir pun saya lepas ketika 4 tahun di persatuan pelajar lah. Dengan roh adiknya, dengan Ustaz Arul Tayyiknya. Daripada masa tu Haji Hadi ni dia belajar saja, dia tak terlibat dengan program kita ni. Dia program Terengganu ya, pokok Terengganu. Dia dalam hati yang apa tu. Lebih kurangnya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nak sambung yang Ustaz Kamil tu. Anak masa tahun akhir di Nilapuri tu. Sebab anak kebetulan memang bachelor Nilapuri pun tak pergi Mesir. Kebetulan pilihan raya, general election masa tu. Ya, isu Datuk Nasir tu. Jadi tengah periksa masa tu, esok tahun akhir. Jadi malam ni pergi mengayak tempat kempen pilihan raya dulu, esok periksa. Masa tu. Nak sebut yang Ustaz Kamil kata lah, walaupun terlibat dengan aktiviti lain tu, tidaklah menghalang kita dalam pelajaran itu. Saya nak sepatah lagi lah. Saya ni kuat apa juga lah. Saya ingat dengan Ustaz Ilyas Osman tu. Dia pergi Datuk Nikman tu. Nak jual di apa ni. Tel Asok. Ketika tu Pak Li nak hambak. Tel Asok tu. Dengan apa dia jadi askar tu. Jangan garu-garu. Okey. Askar kenal. Okey, terima kasih. Tan Sri Sheikh. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Tan Sri. Marhaban bikum. Ahlan wa sahlan Tan Sri. Tak apalah. Mungkin kalau Tan Sri nak cakap, Tan Sri tunjuk muka, saya call lah. Okey, sebagai pemerhati lah kita. Okey, siapa dia lagi nak bagi ulasan? Rakan-rakan kita yang belum bercakap lagi, kita masih ada masa lagi untuk sama ada nak tanya pun boleh. Aziz, macam mana Aziz? Ya, saya Puan Siti. Sila Puan Siti. Putus sebab. Okey. Cari Aziz dulu, Aziz. Unmute. Assalamualaikum Ya Mat Datuk. Salam. Bukan pelajar Nilampuri. Saya tahu. Tapi saya minat ini dan saya habis baca buku dah 2 kali khatam. Tu. 2 kali. Jadi orang Nilampuri sendiri duk komplain buku ni tak ada mutu nak apa mana ni Bagi saya dalam dunia penulisan di tanah air kita Malaysia ni buku yang terbaik
yang boleh sebagai kesahan tentang sebuah legasi pusat pengajian negara kita. Buku terbaik. Tahniah kepada penulis dan juga editor. Terima kasih. Bagus. Bagi tahulah background tu. Bagi tahu background siapa dia yang nak bagi kredit kepada pokok editor kita. Nah, Siti dengan Ustaz Ba'i ni macam mana? Ya, bagi saya editor penulis. Dan bagi tahulah siapa saya dulu. Saya ni Karim daripada Pahang, Datuk Mut. Kita biasa berjumpa di Pahang. Saya bertunggu Pejabat Agama Islam daerah Temerloh. Faham. Dan saya amat terima kasihlah kepada semua penulis dan juga editor kerana telah membuat bagi saya satu simpanan sejarah yang cukup bernilai bagi generasi yang akan datang. Mungkin kita tak berjumpa dengan institusi yang hebat macam Nilam Puri ini, tapi sekurang-kurang semangat dan juga sejarah yang ada pada Nilam Puri itu menjadi penyuluh ya dalam bidang pendidikan Islam di negara kita ini. Cuma satu saya tengok dalam Nilam Puri ini, antara yang menarik perhatian saya ialah kesungguhan pimpinan Datuk Asri pada masa itu, Menteri Besar Kelantan, nak membuatkan Nilam Puri. Satu yang saya tengok. Yang kedua, saya nak bertanya kepada Datuk, bagaimana Datuk Asri ni dia dapat cukup mudah bantuan daripada Iraq, bantuan daripada Saudi, buku-buku, malah bantuan dengan pensyarah-pensyarah pada masa itu. Sedangkan kita pada masa itu bukan macam zaman sekarang, perhubungan mudah dan sebagainya. Jadi bagaimana dapat bantuan yang cukup bernilai bagi saya pada masa itu untuk membangunkan Nilam Puri ini, Datuk. Sekian, terima kasih, Datuk. Ya. Dia Datuk Asri ni orang perjuangan itu. Apa pun orang kata kepada Datuk Asri, malah satu masa saya sendiri pun sambil lalu minum kopi sekali, tapi kelahi dalam politik di dunia kata kelahi dah. Tapi macam mana pun dia seorang ahli perjuangan. Pada tahun 65 apabila Nilam Puri dibuka, maka kami gelarkan Asri dengan Bakar Hamzah ni dalam bahasa Kelantan macam Wok Long dengan Pok Dogol. Jadi orang yang saktinya Asri, iaitu Pok Dogol. Dia tak tahu bahasa Arab, tak tahu apa. Tapi Wok Long-nya Bakar Hamzah. Dia dua tu pergi. Bakar Hamzah kata, saya membaca ini dalam ucapan dia, dalam buku saya tentang budak Nilam Puri itu ada saya sebutkan. Dalam ucapan dia pada hari itu, dia kata, aku melihat sejarah dari persepsi kebolehan seorang. Sokrates tidak mempunyai degree, tapi mempunyai satu impak yang besar terhadap ilmu dan pemikiran. Kerana Bakar Hamzah tak ada degree. Jadi dia dua tu lah pergi ke Timur Tengah, pergi ke Kuwait, pergi ke Iraq, pergi ke mana-mana. Di Kuwait, hampir-hampir mereka itu kena marah kerana pakai baju batik. Hanya Mukhannas sahaja yang pakai baju batik. Puak-puak LGBT saja yang pakai baju batik. Masa di Kuwait itu camp yang ada. Di Iraq, Datuk Asri hampir jatuh kapal terbang dengan Presiden Amir. Kerana ada sabotah jatuh dan sebelum naik tu dia ajak Datuk Asri naik bersama. Ini memory yang memberi gambaran bahawa keutamaan Asri pada waktu itu kerana beliau ada Bakar Hamzah. Tanpa Bakar Hamzah, Datuk Asri tidak boleh berfungsi seperti itu. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, Asri bercakap dalam bahasa Melayu dan Bakar Hamzah menterjemahkan. Apabila pelajar-pelajar Melayu yang ada di hadapan tu dan di Qa'ah Muhammad Abdu, ini saya dengar cerita-cerita orang kemudian lah, tapi saya rekodkan. Apabila Datuk Asri menyebut saya tidak mahu sesuatu dalam kehidupan ini lebih khabar dari rupa. Itu kita faham.
Jadi Bakar Hamzah dia boleh translate. Dia kata seperti tasma'u bil mu'aidi khairum min antara. Min antara. Jadi bertepuklah budak-budak di situ. Maknanya dia translation tu sampai ke peribahasa pun dia boleh translate. Ini ceritanya kekuatan dua orang tu. Maknanya orang yang pertama sekali daripada ahli politik kita pada waktu itu, politik-politik kita ni anak penjajah barat semua. Menteri Besar Pahang pun pada waktu itu anak penjajah barat. Perdana Menteri kita pun anak penjajah barat. Jadi orang PAS inilah yang pergi ke Timur Tengah dan mendapat sambutan yang begitu hebat. Terutama sekali mereka keliru. Ini Raisul Wuzara, Perdana Menteri Malaysia. Sampai 2-3 tahun lepas tu bila Tan Asri pergi ke Mesir, masa saya duduk di Mesir ni, orang Mesir kata, negaramu ni ada berapa Perdana Menteri baru ni, Raisul Wuzara juga mari. Jadi Menteri Besar Perdana Menteri itu disilap translatekan. Tetapi kegigihan itu telah memberi impak yang banyak. Bukan saja itu, Ustaz Aziz. Kuwait kemudiannya telah memberi scholarship untuk fakulti perubatan. Iraq pun macam tu juga. Jadi impaknya besar. Kalau bukan kerana kerajaan Kelantan miskin dan tak mampu menampung Nilam Puri, lebih baik Nilam Puri qa'imun bidzatihi daripada masuk ke Universiti Melaya. Di Nilam Puri ibarat kepala itik yang hijaunya berkilauan. Tetapi di Universiti Melaya dia menjadi ekor harimau. Walaupun hebat harimau itu, tapi ia hanya ekor sahaja. Jadi baru-baru ni di sekarang ni ada ura-ura nak buang nama Akademi Islam itu, nak jadikan fakulti Islam. Itulah nasib kita bila kita berada dengan orang besar-besar dan tapi kita tidak tahu bagaimana bersaing secara dalaman. Itu Ustaz Aziz Ya, terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey. Terima kasih Datuk. Puan Siti. Okey, Puan Siti. Tadi terbantut kerana lain. Ya. Okey. Saya nak menyampaikan sedikit tentang persepsi masyarakat Islam Singapura terhadap Nilam Puri. Sebagaimana kita tahu di Singapura itu ada 4 buah madrasah yang terkenal, iaitu Madrasah Al-Sagaf, Al-Junaid, Al-Ma'arif dan Madrasah Wak Tanjung. Wak Tanjung tak ada al Tidak ada. Tak ada al. Tidak ada al. Jadi yang kalau siapa yang pergi ke Madrasah Al-Junaid, mereka akan menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Itu memang semestinya lah. Kemudian kalau adik-beradik saya sendiri seramai 6 orang yang belajar di Madrasah Al-Junaid. Tapi saya tidak memilih Al-Junaid lah, saya memilih Madrasah Al-Ma'arif. Jadi Al-Ma'arif ni semuanya perempuan. Jadi yang kebanyakan pergi menyambung pelajaran di Universiti Singapura, Australia dan sebagainya. Sebab mereka Al-Ma'arif ni diiktiraf oleh kerajaan kerana sistem dan silibusnya. Yang Madrasah Wak Tanjung kebanyakannya perempuan melanjutkan pelajaran ke Nilam Puri. Sebab itulah ramai daripada pelajar Wak Tanjung yang belajar di Nilam Puri. Itu dari satu segi lah. Jadi kenapa saya memilih Nilam Puri itu kerana saya tidak mau pergi Al-Azhar. Jadi itu pilihan saya sendiri. Kafartum bil Azhar. Saya lebih tertarik dengan Nilam Puri itu kerana saya pada suatu hari tu Ustazah Salbiah, sebab masa tu dia masih lagi pelajar Nilam Puri, balik ke Singapura kerana bercuti dan datang ke Madrasah Al-Ma'arif menceritakan tentang Nilam Puri. Jadi mulai daripada situ ramai pelajar-pelajar dari Madrasah Al-Ma'arif yang menyambung pelajaran ke Nilam Puri. Jadi sebagai saya ni dikira sebagai pelajar di 2 zaman Nilam Puri. Nilam Puri masa tu saya masuk pra, dan selepas daripada pra di Nilam Puri berlakunya penyerapan Universiti Melaya kepada Nilam Puri. Jadi untuk tahun pertama dan seterusnya sampai tahun keempat saya di bawah Akademi Islam Universiti Melaya. Masa tu Akademi Islam. Itu keadaan diri saya lah. Jadi saya memang tidak rasa macam
terkilan ke tidak dapat pergi ke Al-Azhar kerana saya suka nilampuri. Dan nilampuri telah membuat saya mungkin telah membangunkan dari segi confident, dari segi ilmu, dan akhirnya saya di Brunei pun kerana mungkin mereka melihat saya ni ada sedikit kelebihan dari segi bahasa, kerana saya di Singapura saya bahasa Inggeris dan bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Jadi untuk pertama kali saya bertugas di Brunei, saya adalah penterjemah dalam 3 bahasa. Itu keadaan, dan saya antara guru-guru yang mengajar saya yang memang saya tidak akan lupa adalah Tok Mut. Pada masa tu Tok Mut memang terkenal dengan orang yang sangat garang. Oh. Ya, betul. Kalau ikut student ramai yang kalau subjek kalau subjek Ustaz Zuhdi memang menakutkan. Begitulah. Sebab kita memang itu satu macam trademark lah yang ada pada Tok Mut masa tu. Garang ni? Ya, garang. Tapi tua-tua ni okey dah, Dr. Fauzi. Sekarang ni alhamdulillah. Tapi ada juga ustaz lain yang kunci pintu, anak murid tak boleh masuk, datang lewat. Oh gitu. Tapi bukan Datuk Mut. Ayalah. Arwah Dr. Hai. Apa dia? Arwah Dr. Hai. Oh gitu. Oh, anak-anak duduk selalu kat luar tak boleh masuk, bagi lewat. Okey. Okey. Ada lagi Puan Siti nak bagi tahu? Saya sedikit lagi tentang buku pengalaman mengedit buku Nilampuri ni. Memang agak sukar kerana penulis-penulisnya terdiri daripada mereka orang lama dan bahasa lama. Ya, betul. Itu antara masalahnya. Kemudian susah untuk memahami apa yang kita kehendaki. Jadi dari segi penceritaan, kadang-kadang nak diceritakan tu berjela-jela untuk disampaikan satu maklumat. Jadi kita ni terpaksa memotong, menukar ayat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, cuma ada yang bila kurang faham tu tentang apa yang kita nak, macam kita Tok Mut sendiri faham kan, nak minta gambar saja dah memakan masa. Nak minta bila dah diedit, dah dikembalikan kepada penulis untuk disemak semula, untuk dibetulkan semula pun juga memakan masa. Jadi mungkin ini adalah kali pertama mereka menulis dan kita buat compilation dalam sebuah buku. Jadi mungkin itu antara masalah yang kita akan ambil kira untuk kita seterusnya menerbitkan buku-buku yang akan datang. InsyaAllah kita akan lanjutkan usaha inilah. Harapnya Puan Siti dan Ustaz Bain tidak serik. Tidak serik. InsyaAllah boleh. Maknanya dari segi konten tu okey dah lah. Tapi mungkin kita pertingkatkan lagi, mungkin insyaAllah kita harap orang kita akan bersedia untuk menyumbang artikel lagi. Tan Sri, mungkin tak apalah. Ada siapa dia lagi yang nak bagi reaksi ke Tok Mut? Ya. Datuk. Ya. Datuk, saya nak bertanya sikit, Tok. Ya. Saya dah 2 kali baca buku ni. Saya nak tanya, sebenarnya, ialah saya tak lahir lagi zaman tu. Ya. Saya nak tanya, apa kalau saya ada zaman tu, memang Nilampuri lah tempat saya pergi belajar. Saya nak tanya, apa dia daya penarik sebenarnya Nilampuri ni, sampai daripada Singapura datang ramai-ramai, daripada Kampuchea ada, daripada seluruh tanah air, bahkan daripada Pahang sendiri pun ramai yang belajar di Nilampuri. Apa sebenar daya penarik Nilampuri? Sistem ke apa, Datuk? Ustaz Aziz, orang Jerman pun datang, Mamat Khamis. Bila Mamat Khamis tu bertemu dengan saya di Masjid Muhammadi, orang cium tangan dia. Tangan saya orang tak cium. Pasal lagak sebagai ulama orang Jerman kan, dengan apa semua sekali. Kemudian orang Afrika pun ada. Tak masuk kelas Datin Pak Izzah ni tu. Mak Khamis tak masuk kelas Datin Pak Izzah, aurat. Oh begitu. Ya. Saya baru tahu, dia tak cerita, nanti sekarang saya tanya dia.
Jadi kalau nak cerita ni siapa dia boleh cerita kan? Saya tak boleh cerita sebab saya duduk di atas. Jadi orang yang siapa dia nak cerita ni? Bagaimana? Ya, boleh kalau saya celah sikit Datuk. Ya. Kita di zaman sebelum Nilam Puri dah ada Kolej Islam Melaya. Ya. Yang latar belakangnya Arabik. Dan habis peranan Kolej Islam tu bila UKM jadi FI yang berbahasa Melayu. Jadi bila kolej yang berlatar belakang Arab tu dah tak ada masa tu, ya. Jadi bila kemudian muncul Nilam Puri. Ini di antara daya penarik lah saya. Nanti saya nak buat correction sikit Ustaz. Dr. Fauzi. Nilam Puri lahir sebelum UKM diwujudkan. Betul tahu. Maknanya bukan kerana Kolej Islam sudah hilang kemudian diganti dengan UKM berbahasa Melayu. Tapi mungkin juga itu satu faktor untuk orang kemudian. Ya. Tapi untuk awal-awal ni mungkin faktor lain tak tahulah. Allah Allah. Tapi Dr. Fauzi bagi tahu tu betul setakat untuk orang generasi yang terkemudian. Walaupun UKM ada, Nilam Puri masih lagi diberi keutamaan gitu. Malah saya sendiri bila ditawarkan untuk jadi pensyarah di Kolej Islam, saya kata saya nak balik ke lubuk saya. Nak balik ke Nilam Puri. Okey. Sebab lain lagi ya Ustaz Suh. Kenapa Ustaz Suh? Ustaz Suh ni pun. Saya celah sikit lah. Ya, saya salah. Saya ingat faktor bahasa Arab salah. Faktor bahasa Arab. Mungkin begitu Ustaz. Jadi macam Dr. Fauzi kata pun sebab bahasa Arab lah. Ya. Bila Hasan Faik datang melawat, dia kata Nilam Puri ni Ibnun lil Azhar. Dia punya. Ibnun lil Azhar. Ya. Lepas tu betul. Bahasa Arab. Lepas tu dia datang melawat tengok Syekh Azhar, Abdul Halim Mahmud, Abdul Latif Badawi, jadi tumpuan seluruh dunia lah. Kita tengok waktu tu. Daripada India pun tengok macam-macam. Jadi sebab satu-satunya institusi di luar negara Arab yang menggunakan sepenuh bahasa Arab pada masa itu. Ya, betul. Betul. Saya setuju. Sebab pelajar-pelajar di Nilam Puri tidak perlu ke Al-Azhar untuk mereka tu bercakap dan memahami bahasa Arab. Ya. Kita pergi Datuk, Mesir. Datuk. Yes. Datuk, saya cukup puas hati Datuk dengan jawapan tu. Sebenarnya bahasa Arab itulah yang jadi punca orang minat kepada Nilam Puri dan sebelum tu orang minat kepada Kolej Islam Melaya. Ya. Jadi Datuk, saya sebagai orang muda Datuk, saya bercadanglah Datuk sebab kami orang muda ni mungkin tak dapat maklumat macam ni, tak dapat nak baca buku setakat ni Nilam Puri je lah yang ada tulis buku tentang nostalgia lama. Ya. Kadang Datuk kalau mungkinlah Datuk ada ramai kenalan dan sebagainya. Mungkin juga Kolej Islam Melaya, Kuza boleh buat buku-buku macam ni supaya ianya kecemerlangan, kegemilangan zaman dulu tu tak menjadi lipatan sejarah saja. Dia beginilah. Kawan saya di Pahang tu Datuk Saruji. Saya dengan dia tu kawan saya dalam bidang keuangan Islam lah di bank dia apa semua sekali ni. Jadi bila kita bercakap, bila saya menerbitkan Nilam Puri ni, saya kata Datuk kuliah Pahang. Ya. Kuliah Sultan Abu Bakar. Ada macam ni. Dia kata ya tapi tak tahu ke mana jugalah. Petang ni saya nak telefon Datuk Saruji kata Ustaz Aziz cakap tentang ni macam mana ni bila nak buat kuliah Sultan Pahang ni. Jadi orang-orang di situ, Ustaz Samad ada lagi ke? Ataupun Ustazah Samad dah tinggal tu. Tak ada dah. Ustaz Samad Jusuh ke? Samad Jusuh. Samad. Ataupun bini dia tu tak ada dah? Ada lagi. Isteri ada lagi. Orang tu orang-orang yang boleh menceritakan. Dan nanti dia mati baru kita nak suruh dia cerita, tak boleh dah lah. Jadi sekarang ni saya 2 kali dah bagi tahu Datuk Saruji bila nak start cadangan saya buat tulis tentang kuliah kuliah Sultan Abu Bakar. Betul, kuliah Sultan Abu Bakar.
Itu satu institusi yang paling hebat di negeri Pahang. Menerbitkan, mengeluarkan macam-macam orang. Tapi sayang tidak ada siapa pun yang menulis. Puan Siti, pasal Mahmud Zudi tak ada lah situ kot. Mungkin nak puji diri saya. Saya rasa letih nak minta kawan-kawan kita menulis ni. Yang pandai menulis pun tak mau menulis, yang tak pandai pun tidak mau cuba. Okey, tak apalah. Saya boleh cuba Datuk kuliah tu. Saya boleh cuba kuliah tu, saya cadangkan kepada Jaid untuk cuba buat panel penulis. Dia tidak datang dari hati nurani tak boleh. Penuh hati nurani. Jadi saya cadang kepada Datuk Saruji itu. Dia kata bagus. Dia kata sebab ini keluar daripada orang dalam puri sendiri. Kita buatlah Sultan Abu Bakar. Baguslah Ustaz Adik. Panggil Datuk Saruji itu biar dia apa-apa. Ataupun saya baguslah kita cadangkan. Walaupun tidak dari hati. Maknanya bekas-bekas orang tu masih lagi boleh tulis di punya memory kan? InsyaAllah Datuk. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Nak panggil Ustaz Ba'i dengan Puan Siti jadi penasihat pun okeylah. Boleh tu pengalaman dia. InsyaAllah Datuk. Menggunakan pengalaman. Ya. Okey, terima kasih Datuk kepada semua penulis. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Okey. Siapa lagi nak sebut ni? Posia. Posia Arif. Ini siapa lagi? Mak Nakyuddin. Okey. Ada lagi apa-apa yang nak disebut oleh rakan-rakan kita di sini dalam chat ke chatting box? Tak ada kan apa tu Dr. Masri? Tak ada Datuk, tak ada. Tak ada dalam dia. Chat box tak ada. Okeylah, mungkin saya rasa 2-3 kali kita kena buat forum ni supaya saya tengokkan apabila saya mengasaskan WhatsApp group ini cerita ni, benda yang sedih kan. Bila saya mengasaskan WhatsApp group itu, tujuannya ialah pada waktu itu ada ura-ura bahawa PAS dengan UMNO akan bergabung untuk pilihan raya yang lepas, dan bila macam tu, bila menang PAS dengan UMNO memerintah Kelantan, saya mengharapkan supaya dalam Polri boleh direvivekan. Itu tujuannya. Jadi bila macam tu, saya pun kumpullah kawan-kawan kita, termasuklah Dr. Idris Awang kita dan siapa-siapa lagi. Kemudian saya tengok benda tu berkembang baik, saya pun surahlah kata Dr. Ye, ente lanjutkanlah. Saya banyak kerja dia buat cerita-cerita. Bila bagi ke Dr. Ye, dia invite bekas pelajar-pelajar dia. Sir. Onisa. Hilang objektif asal tu. Duk main nostalgia dengan Sir Inggeris. Sir Idris tu kan. Kemudian mari mak kita. Jadi lahirlah sebuah WhatsApp yang jauh berbeza daripada cita-cita saya tubuhkan. Maka saya pun orang walaupun macam mana saya mengajak, saya keluarlah. Kemudian keluar, kemudian masuk balik, duk macam tu lagi, keluar masuk balik macam tu lagi. Dan saya rasa kita mengharapkan supaya mereka ni macam kalau Ustazah Mariam duduk sini ni, siapa lagi kawan kita yang psikologi tu nama apa tu? Psikologi yang ada masalah psikologi tu nama apa tu? Dia ngatuk muk dia puji benar, tapi bila saya jeka sekali dia berhenti, pas dia balik pula macam tu kan, macam budak nakal. Kalau kita berbincang dengan serius masalah-masalah Nilam Puri dan sebagainya, kita boleh revive Nilam Puri itu. Kita boleh wujudkan semula. Terutama sekarang ini, kerajaan akan melahirkan orang-orang baru dalam pemerintahan. Kata di Kelantan, orang buat satu telahan bahawa PAS akan terus memerintah di Kelantan. Tapi kita harapnya dengan yang lebih bertenaga, duit yang lebih ada dan sebagainya. Saya pengalaman terlibat 2 kali merevivekan Kolej Islam walaupun saya bukan orang Kolej Islam. Satu-satunya orang bukan Kolej Islam yang duduk dalam board UIM, Universiti Islam Malaysia.
Esok Nur kata marilah apa-apa semua sekali. Kerana saya dengan dia tu cerita bawa buka cerita sikit seolah-olah founder kepada UIM. Dan sebelum itu yang Universiti Sains Malaysia itu pun kami termasuklah orang lain lagi. Saya ingat lagi masih kita berbincang dengan Menteri Pendidikan pada waktu itu Najib Razak dan sebagainya. Jadi bagaimana? Jadi saya rasa tahassud Nilam Puri sendiri yang merupakan tempat kita belajar, tempat kita sangat sukar untuk direvivekan kerana respon yang tidak sewajarnya daripada bekas Nilam Puri. Ini yang jadi masalah. Bekas Akademi Islam teruk lagi daripada bekas Nilam Puri. Jadi masing-masing sudah melupakan kulit masing-masing dan sebagainya. Sehingga kan bila Akademi Islam ditendang keluar, pergi ke Bacok, duduk tepat entah berentah, tepat jam bertendang, tepat apa yang dia apa semua sekali. Tidak ada siapa pun yang menyuarakan kecuali satu dua, Mahmud Zudi dan siapa. Saya pun tak tahulah siapa dia lagi yang cakap untuk merasakan tidak puas hati. Jadi oleh kerana itu, kita mengharapkan lagi kalau kita ada forum seperti ini, bersabarlah Puan Siti. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, kata Ahmad Nisfu, Allah memberi rahmat kepada orang yang menderma. Kita cuba ulangkan supaya para rakan-rakan kita di luar sana menjadi orang yang berfikir secara serius, tidak sekadar nostalgia tu, tak apalah, okeylah sikit-sikit, tapi begitu. Mungkin saya mengharapkan dengan forum ini, saya sudah banyak terbeban itu dan ini, tapi kalau boleh orang kita membina satu kumpulan yang memperjuangkan bagaimana forum yang akan datang. Saya nak tajuknya, Puan Siti, cuba kita buat balik. Nilam Puri adalah legasi. Nilam Puri sebagai legasi. Dan yang ketiga, Nilam Puri adalah hak kita. Nilam Puri adalah hak kita. Saya nak bangkitkan di sini bagaimana saya pernah bertelefon dengan Raja Perempuan pada waktu itu. Apabila istana mahu menaikkan yuran kepada istana yang perlu dibayar oleh Universiti Malaya. Saya bertelefon dengan Raja Perempuan pada waktu itu, saya kata, tuanku nak duit ke nak pahala? Oh, dia kata nak pahala, nak pahala. Kalau nak pahala, tak payah naik lah. Benda kalau naik pun sikit sangat. Jadi benda-benda macam ni, saya terpaksa sebut. Pada waktu itu saya adalah pengarah pada Akademi Islam Universiti Malaya. Dan dalam keadaan sekarang ini, siapa pun yang pergi melihat Nilam Puri yang ditendang jauh ke Bacok itu, ramai orang pergi kat saya, dia mengeluh panjang, kecuali orang Nilam Puri sendiri yang ada sebab-sebab yang tak nak datang, Kuala Lumpur lah, ya apa semua sekali lah, yang sebab-sebab peribadi. Sebenarnya begitu. Malah mula-mula nak cerita, mula-mula bila kita berpindah ke Akademi Pengajian Islam, saya harap Ustaz Kut tak marah kat saya. Orang yang antara orang yang caci kat saya, Mahmud Zudi, bila boleh kuasa, tak khabar kingat, buat orang tu keruh habis pergi ke Kuala Lumpur. Kita duduk diam, dia senyap-senyap di Nilam Puri, ke habis Kuala Lumpur. Okeylah, saya tahanlah sebab saya ni budak nakal. Kemudian, 2 tahun selepas itu, dia masuk. Dia kata, Ustaz, anak nak cerita kental sikit ni. Ustaz Kut dia sedap dia cerita. Terima kasih entah bawa anak mari ke Kuala Lumpur. Gapa pula? Ustaz, dulu marah. Lo ni dia kata, duit anak dapat daripada kuliah Maghrib, kelas subuh, kelas zuhur, kelas apa semua sekali itu, tinggi pada gaji anak dapat. Dulu dia kata anak duduk Galik, masa Kelantan Galik duduk berjalan ikan, apa semua sekali. Ni dah dapat duit banyak. Maka saya pun berfikirlah. Jadi pensyarah Nilam Puri pada waktu, pensyarah Akademi Islam pada waktu itu telah menyeleweng daripada tumpu kepada pembinaan intelektual di universiti kepada kuliah-kuliah umum di luar. Maka saya pun berpakat dengan
2-3 orang termasuk Rahana Abdullah, mari kita wujudkan satu kelas di sini iaitu pengajian awam. Ingat Dr. Fauzi? Ya. Pengajian awam. Dan saya katakan, sesiapa ada ilmu kena ingat apa yang dikatakan oleh Harun al-Rashid. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Nak mengajar di sini. Kemudian bila mengajar di sini dapat alam macam-macam lagi, boleh buat rumah pun ada Pak Halil, boleh buat rumah lagi semua kena alam. Jadi ini ceritanya, maksud saya hanya nak mencegah pensyarah-pensyarah akademik Islam itu daripada habis masa banyak sangat pergi duduk kuliah maghrib isya subuh sehingga pembinaan intelektual dia sendiri terlupa. Sebab orang yang biasa bercakap dengan masyarakat bawahan, maka mentaliti dia akan menjadi bawahan. Jadi saya rasa kalau boleh kita mencari peluang supaya kita mengangkat sikit darjat orang Nelampuri ini sebelum daripada pupus generasi mereka itu, mereka boleh membuat sesuatu melalui legasi yang dikatakan Nelampuri. Semalam saya dah bincang dengan Ustaz Soh Yaakob ni. Dia dulu ialah penulis Dian. Tapi oleh kerana dia itu sudah tinggal lama, ibarat barang buruk yang sudah berkarat, keris yang tidak disepuh. Jadi dia tidak lagi menulis. Dan mungkin untuk kali ini, saya nak paksa supaya dia menulis bagaimana ingatan dia bila kita menjadi peneruka Nelampuri itu. Okey. Siapa dia lagi nak bagi tahu ni? Kita ada lagi. 20 minit lagi. Assalamualaikum, Tok Mu. Waalaikumsalam. Barulah bersuara Izwan. Saya ni dari pemain luar lah, tak terlibat dengan Nelampuri. Alah, kita kan Tan Sri Syekh pun ada tadi. Dr. Fauzi asal tahu dia kenal Tok Tua saya tu. Pelajar Nelampuri juga. Dia menantu Nelampuri lah tu. Ahlan wa sahlan. Kelasmate saya. Kelasmate saya, mertua dia. Siapa dia? Ustaz Makno apa dah? Allah tak ingat dah habis. Allah yarham Ustaz Makno, betul lah. Makno bin? Makno bin tak ingat juga tu Datuk Mu. Tak apalah, tak apa. Dia kecil ke besar? Ustaz Makno tu makna Pitugan ke makna Jalan Bayar? Tak, dia ada pada sebelah sana Ustaz. Tu. Dia selatan Pantai. Sebelah sungai, selatan Pantai. Okey. Ceritalah tak apalah, silakan. Saya Tok tertarik dengan Ustaz Arifin bagi tahu tadi, Allah yarham Ustaz Daud Al-Iraqi tu. Isteri dia tu Cik Dah tu sepupu dengan dia kan. Jadi saya pun maknanya Tok saya ni adik-beradik dengan Datuk Mak Nasir. Jadi sepupu lah kepada Ustaz Arifin saat ni tu. Jadi saya terpanggil saja nak mencelah je lah. Tapi kita ada pahala tu menghubungkan silaturahim antara dua keluarga. Terima kasih. Terima kasih ni Ustaz Fin. Mana tak kena. Ya, insya-Allah lah boleh berhubung lepas ni. Kemudian jadi saya nak tanya tentang since kita membincangkan tentang Nelampuri kan, saya nak tanya tentang tokoh lah macam tadi Ustaz Mak Daud Al-Iraqi tu kan. Ustaz Mak Daud Al-Iraqi tu dia pernah jadi pensyarah dekat Nelampuri. Jadi tapi kealiman dia tu siapa boleh membicarakan tentang Pak Mazhab. Tapi kalau ikut sejarah dia tak pergi buat PhD tinggi-tinggi tu kan, tapi boleh untuk Mu cerita sikit latar belakang Ustaz Mak Iraq tu, nak tahu tentang keilmuan dia. Saya ni dengan Ustaz Mak Iraq ni sezaman tetapi tidak sekolah. Sebab saya tidak sempat belajar dengan dia. Jadi saya sezaman dengan dia tu, kita sama-sama guru ni mungkin kita tidak dapat menceritakan banyak bagaimana, tetapi secara umumnya orang zaman dulu tidak semestinya yang ada degree tinggi itu alim. Maknanya orang degree tak alim. Saya rasa dia ada bachelor saja, master pun ada. Adakah Dr. Fauzi? Tak ada. Tak ada, dia bachelor saja, sebab tu dia jadi pensyarah pra saja. Mungkin siapa-siapa dia boleh bagi tahu tentang tu.
Saudara Khairi Usman, boleh bagi tahu ke? Jadi siapa dia lah Ustaz Arifin? Mungkin dia bertelaki masa di Baghdad dulu mungkin. Wallahualam lah, insya-Allah. Masa di Baghdad. Sebab gini tu saya di akhir usia dia tu, saya pergi jumpa dia, saya kata sebab pok sepupu kan, saya kata ayah mak nak bawa ayah mak pergi Masjid Telipuk ni, nak suruh ayah mak ngajar kawan fiqh. Jadi hari pertama dia sapa dekat Masjid Telipuk tu dengan dia dah berusia tu kan. Dia tertinggal buku kawan fiqh tu. Tetapi dia boleh baca buku kawan fiqh tu, semua ingat dalam kepala dia. Semua orang-orang hak buka kitab depan tu kata hak Datuk Mak Iraq baca ni sebiji, walaupun adalah lari sikit-sikit tapi sebiji macam apa hak terkandung dalam kitab kawan fiqh tu. Saya jadi macam memang dahsyat jugalah dia dengan slow dia, walaupun penyampaian dia tu mungkin a bit poor putih katakan, tapi ilmu dia tu kalau kita tengok kata subhanallah. Saya rasa itulah gambarannya, walaupun bachelor tetapi macam Mak Iraq, Mak Mara bachelor juga, tetapi hebat juga. Jadi kemudian orang-orang lain lagi macam Mak Ciwuk tu dia dapat hadiah daripada Presiden Jamal Nasir sendiri, selimpang kecemerlangan semasa di Al-Azhar. Jadi inilah orang-orang yang kita kata cemerlang. Mungkin orang cerita kata Mak Iraq ni dia pengikut Ikhwan masa duduk di Iraq. Itu mungkin dapat didikan daripada mereka itu. Itu baguslah. Antara trik mak dia untuk Dr. Fauzi kan, trik mak dia mengajar kat Telipuk tu, dia kata kalau hamba jadi Perdana Menteri Malaysia, hamba nak pakai mazhab Hanafi Malaysia ni. Dia kata, ingat lagi sampai hari ni. Dia cerita tu, kita ni Syafi'i ni pergi ke Iraq, dia kata, Syafi'i lah kitanya. Pergi tu beli pak sirak, orang Hanafi bahaya kita. Yalah, betul lah. Dia Imam Hanafi menggambarkan kosmopolitan kota Baghdad dan Basrah, sedangkan Imam Syafi'i menggambarkan keluhuran orang perdesaan. Jadi kita tak boleh nak kata mazhab Syafi'i tak bagus juga, tapi kalau kita melihat dari segi sebuah Malaysia yang membangun, lebih baik Iraq lah. Tapi kalau kita melihat sebuah Malaysia yang luhur dari segi pegangan hidup dan sebagainya, maka mungkin mazhab Syafi'i itu lebih halus, lebih tertib dan sebagainya. Begitu kan? Begitu kan? Ya. Syafi'i kita ni cermat. Okey. Okey. Siapa dia saat ni menunjuk? Rais. Tadi Rais tunjuk muka tadi. Ini Khairi. Siapa ni lagi nak tanya ni? Okey. Kita ada sikit masa lagi. Ni. Apa dia? Mak Nakyuddin. Ada apa dia, Mak? Nak kata apa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Muhammad Zuhdi dan para guru yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada para guru kerana melangsungkan forum yang sangat-sangat baik dan memberi kesan pada diri saya. Dan untuk pengetahuan saya juga alumni Asasi Nilampuri pada tahun sesi 2018 dan 2019. Dan ada juga saya mengikuti beberapa live yang dilangsungkan oleh Datuk Mahmud Zuhdi lah di Facebooknya. Sedikit sebanyak dan banyaknya memberi motivasi kepada diri saya untuk terus dari segi intelektualnya dan pengalamannya dan sumbangannya lah untuk saya sebarkan dan untuk saya nak cerita sejarah dalam hidup saya sendiri. Gitu. Dan bagi saya sendiri dan rakan-rakan yang lain, Nilampuri sangat memberi kesan kepada jiwa dan perkembangan ilmu para pelajar di zaman saya sendiri. Itu. Jadi begitulah, saya pun masih anak-anak lagi.
Mohon doa daripada para guru dan terima kasih banyak-banyak kerana melangsungkan forum yang sangat-sangat baik untuk diri saya dan rakan-rakan yang lain. Begitu sajalah. Terima kasih. Okey, itu dia puji ke Puan Siti tu yang mengajarkan forum ni dah. Zaman dia ke? Okey, terima kasih. Terima kasih Nakudin. Ada apa lagi? Yang Ustaz Su nak kata apa Ustaz Su? Bukalah suara apa tu. Tan Sri Kasiran Faridah Hanum. Kakak ya? Okey. Ini okey, ada kalau tidak ada mungkin saya sebelum kita tutup saya nak buka lagi kepada panel supaya menyebut apa-apa yang belum mereka sebut supaya mereka dapat memberi pandangan-pandangan lagi. Sementara itu kalau Ustaz Suh nak bagi tahu lagi pun apalah, bagi tahu sajalah. Ada siapa dia nak mulakan? Ustaz Baim. Ustaz Baim bergerak mulut tapi tak dengar suara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sikit kalau nak ikut tadi ada persoalan tentang kenapa Nilam Puri mudah terkenal. Saya nak cerita tentang saya sendiri lah. Waktu belajar di Al-Masyur Pulau Pinang, memang nama Nilam Puri tak ada. Memang tidak ada nama Nilam Puri langsung. Sebab kami di Al-Masyur ni, dia kalau di lulusan itu akan dihantar ke Madinah. Tapi pada tahun itu pintu untuk Madinah ditutup. Jadi kami tak tahu nak gimana. Akhirnya buka sok khabar ke sini ternampak Nilam Puri. Itu yang saya mohon ke Nilam Puri. Jadi maknanya cerita sini bahawa di Nilam Puri sendiri dah ada berita yang dimuatkan dalam akhbar, dan itu satu cara yang dia menyampaikan itu kepada orang luar. Dan yang kedua, dia penyampaian maklumat Nilam Puri itu melalui mulut ke mulut. Begitu. Jadi, lepasan Nilam Puri itu bukan pelajar sendiri, dia akan buka mulut ke mulut yang akan sampai kepada masyarakat umum. Itulah di antara benda yang saya rasa jadi iklan yang paling mudah sebenarnya. Okey, itulah. Yang keduanya, kalau untuk akan datang lah, kalau kita nak terbitkan buku, saya cuba nak mencadangkan lah. Kalau tadi tajuk apa yang Datuk sebut tadi, Legasi. Legasi itu kita banyak pelajar kita yang lain keluaran kita ni yang dalam bidang fiqh, bidang tauhid, tasawuf sebenarnya kita wujudkan maknanya bidang-bidang tertentu yang untuk kita bukukan. Kita beri tajuk kata tentang fiqh ni dalam sudut apa. Dan kita bagi tajuk dan kita kupas itu. Kita bisa satu buku, kemudian bab tasawuf dan lain-lain. Bab politik pun kita kalau boleh banyak benda politik yang boleh kita highlightkan supaya orang tahu apa itu politik Islam. Saya sekarang ni pun kita politik Islam kabur lagi. Walaupun kita perjuangan PAS sendiri, kita masih kabur. Dan masuk dalam kerajaan pun kita masih kabur lagi. Jadi kita cuba bagaikan daripada buku legasi ni, kita cuba highlightkan satu tajuk. Mungkin politik dan sebagainya. Itu saya rasa boleh kita bikin. Komitmen saya sanggup memimpin sekali lagi, dan tetapi saya percaya nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Saya tidak lagi mengharapkan ramai orang yang menyambut. Jadi kalau kita teruskan yang ada ini pun,
lebih baiklah sebab dengan pengalaman yang ada dengan sedikit sebanyak kejayaan dan sebagainya, kita teruskan. Dan kalau ada 2-3 orang nak join itu, okeylah. Tapi tidak lagi kita nak mengharapkan semua orang boleh masuk. Sebab pengalamannya yang sepatut menulis pun tidak menulis, dan malah ditolak-tolak pun, malah yang tulis pun ada. Okey. Okey. Orang lain lagi? Datuk, insya-Allah kalau selagi saya diberi peluang untuk memberi kerjasama, insya-Allah saya bersedia. Ya. Saya teringat masa kita nak buat buku hari itu, kita ada cadangkan juga macam sajak-sajak puisi-puisi kan. Ada saya kumpulkan beberapa puisi yang telah dihantar, tapi tidak dimasukkan mungkin kerana ruang dan juga kesesuaiannya itu tidak ada. Mungkin kita akan boleh fikirkan juga tentang sajak-sajak yang berunsur keislaman, memberi semangat dan sebagainya, untuk nanti kita sama ada kita jadikan satu buku ataupun kita selitkan dalam setiap artikel yang diberikan. Ya. InsyaAllah lah. Maknanya kita akan, hari ini kita setuju untuk menjadikan perkataan legacy sebagai topik kita yang akan datang, dan kita rekodkan, dan Puan Siti dan Ustaz Ba'i boleh mula bersedia untuk menjadi editor. Dan sebelum tu kita buat forum kedua kita ni ialah melampuri sebagai satu legasi, dan kita tengoklah aspek-aspek yang kita kemukakan kepada masyarakat, kepakaran kita, kehebatan kita. Mungkin kita boleh bercakap tentang kehebatan guru-guru kita dan alumni juga Datuk. Yes. Alumni kita, alumni Lampuri. Alumni kita. Tapi syaratnya alumni itu betul kan jalan dia dulu. Yalah. Duduk baik kat Selangor, habis masa begitu ya. Saya pun tak ada masa lagi nak cakap halus-halus ya. Balik Ustaz Suh tahulah. Dia cara kita, maknanya insya-Allah kita akan dapat lakukan atas cadangan Ustaz Ba'i tadi. Okey, siapa lagi nak tutupkan? Ada 4-5 minit lagi. Tak ada. Okey, kalau tidak ada, saya pun janji dengan dia pun tunggu lama dah nak pergi ke tempat apa tu. Saya ucapkan berbanyak terima kasih, dan kami 4 orang ni, saya, Ustaz Ba'i, Ustaz Arifin, Dr. Fauzi dan Puan Siti Alwiya sudah pun berada dalam grup tu. Dan sesiapa yang nak masuk grup tu, ini grup yang akan melaksanakan projek ini. Jadi kalau siapa nak masuk lagi, bagi tahu kat saya, bagi tahu kat siapa-siapa daripada 4-5 orang ni, nanti saya jadikan semua mereka itu sebagai admin, kita tambahkan kekuatan dan sebagainya. Ustaz Arifin, kita masukkan situ, kita mula kerja, dan kita harapkan kerja kali kedua ni lebih teratur. Kata Tun Mahathir, walaupun Ustaz Arifin tak suka pada Tun Mahathir itu, kehalusan seni seorang seniman yang membina berhala Buddhis itu bukan kerana kebijaksanaannya, tetapi kerana kebiasaan dan pengalamannya memahat patung-patung seperti itu sehingga dia menjadi begitu cantik dan seni sekali. Jadi walaupun kita bukan seorang yang betul-betul bagus, tetapi kita boleh ikut kita punya pengalaman, dan insya-Allah kita boleh betul. Dan Ustaz Suh sebagai orang yang paling lama dalam Lampuri ni, dia pun sama dengan saya, letak jawatan. Bodoh tak bodohnya dia tu, letak jawatan untuk belajar di Lampuri. Oh gitu, baru tahu tu malam ni, pagi ni. Oh, dia teruk pada saya, bodoh pada saya, sebab dia jadi ustaz terlama pada saya baru. Tapi tak apalah, dia ni seorang penyabar, banyak isi hati dalam kalbu dia, tetapi dia tidak, dia masih
tidak mau mengeluarkan kata-kata sebab takut tersilap. Kalau dia ni orang backing. Nak dengar cerita Ustaz Sus sekali. Saya nak tutupkan forum ini dengan cerita saya. Ni yang dinamakan Yusuf Yaakob dan kawan-kawan lagi, ada nama Idris. Jadi kami makan semeja, orang yang ahli persekutuan, yang bila kita makan semeja ada idea-idea yang kita bincangkan pada waktu itu. Jadi saya, Abdullah, panjat tadi, Idris, kita panggil Idris Cina, iaitu pernah Idris Ahmad. Dan Idris YB. Jadi adalah ayam, ada itu makanan tu kita telah melakukan rampasan kuasa di dalam puri. Kerana kita bantah kerana makan tak sedap bayar mahal. Kalau macam tu, mari kita buat kontrak sendiri. Saya dipanggil oleh bendahari negeri mempertahankan. Jadi kita kontrak sendiri dengan Sir Mahmud. Jadi dalam tu ayam ada semua sekali. Jadi yang cepat makan ni, Abdullah ni, saya suap 2 mulut, dia sepinggan dah habis. Jadi Ustaz Sus ni dia lambat lagi. Dia slow lagi pada saya bab makan ni. Kalau kerja tu okey lah. Jadi Idris ni pun macam tu juga. Jadi macam mana? Dia baru start nak makan, lauk-lauk tu dah nak habis dah. Lepas dia orang lepas tu orang makan habis, tinggal lagi sambal lepas dia. Jadi oleh kerana Ustaz Sus ni backing sangat, dia kata, puak-puakmu ni habis semua dah lauk. Aku tengah sambal. Dia ambil sambal tu, masuk dia pinggan dia saja. Itu kurang-kurangnya dia boleh semua sambal yang ada. Saya cuba ingatkan dia benar-benar lagi. Jadi dia marah ke ayam sama ciwuk tu, dia sembelih ayam tu. Kemudian kami gulai. 2 hari lepas tu baru kita bagi tahu, Ustaz, ayam dah sembelih dah. Ustaz tu kita sembelih dah. Ustaz mak ciwuk kata, ada 2 ekor lagi, ambil lah nak tak? Satu permulaan yang baik. Hubungan kita dengan para guru sangat rapat. Jadi oleh kerana itu insya-Allah. Dah baca kisah tu Datuk dalam buku Budak Dalam Puri tu? Dah baca ni? Okey. Maknanya tidak berbohong lah tu. Okay. InsyaAllah kita round yang kedua, Mas Siti, tengoklah masa mana-mana yang sesuai, cari gap sikit dan kita tengok apa tu Dr. Basri. Lepas ni kita cek sama ada mereka mendengar perbincangan kita terutama kali bekas 90 lah. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.